Sama je copy paste. Okay, done with linear function. Okay, let's go into apa nama datang ni? Quadratic function. Quadratic function Untuk quadratic function, untuk quadratic function, la ilaha illallah. Pen aku tu terbalik. Untuk quadratic function, kita start dengan bentuk yang macam ni, betul tak? Yang kamu hafal dulu. Ax squared plus bx plus c. Plus bx plus c. Tapi daripada sini kita tak boleh lukis. Kita susah nak lukis. Tengok kat sini je kita tak boleh lukis macam atas tadi. Kat sini apa, itu apa, itu apa. Tak boleh. Kita hanya boleh sketch dia dengan mudah kalau kita tukar dia dalam bentuk ini. Anyone ingat tak apa nama menatang ni yang belah kanan saya kotakkan tu? Macam mana kita nak tukarkan dalam bentuk ni kepada bentuk ini? Starts with... Ya, betul. Betul. Bukan factorize sayang. Salah. Penyempurnaan tadi siapa? Tasayani cakap. Ataupun ada orang lain cakap serentak dengan Tasayani tadi, tapi betul. Tasayani cakap yang nama Melayu dia. Penyempurnaan kuasa 2. Ataupun orang putih dia completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Boleh aku tulis pendek macam tu boleh Okey. Penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square untuk dapatkan menatang ni. Cara nak buat penyempurnaan kuasa 2 mungkin kamu ada belajar dulu dekat tuition, dekat sekolah menengah tapi tak faham-faham. Aku akan tunjukkan cara yang mudah. Senang aja, magic. Cara yang magic, tapi magic yang senang bukan magic yang susah. Sampai susah nak faham kata Sufi. Takut no. Okey. Tapi tak apa, sebelum buat CTS ataupun penyempurnaan kuasa 2, kita nak tengok apa maklumat-maklumat yang penting kat dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 tu. Okey, dia ada 3 maklumat yang pertama. Dia ada 3 maklumat yang penting. Sebelum aku pala tahu. 1, 2, 3. Betul. Dia ada 3 maklumat yang penting. Maklumat yang pertama adalah dekat sini. Dekat A. Ini maklumat yang pertama. Maklumat yang pertama ni, A tu, kalau A adalah greater kosong, dia senyum. Kalau A less than kosong, dia adalah bentuk masam. Senyum masam ni menentang apa se? Dia punya bentuk, dia punya lengkung. Sebab kuadratik sama ada macam ni atau macam ni. Itu je. Itu je. Okey. Lepas tu, apakah maklumat yang kedua? Sebenarnya 2 je maklumat. Aku tipu kau. Okey. 2 je maklumat. Okey. Maklumat yang kedua adalah ni kat sini. Ini adalah koordinat X. Adalah koordinat X. Dengan X tolak B ni kena samakan dengan kosong untuk mendapatkan X tu. Tak kisahlah X tu apa. Itu maklumat yang kedua. Maklumat yang ketiga adalah ni. C ni bawa kat sini. Nilai dia adalah C. Copy paste kat situ je. Jadi koordinat ni berada di sini. Catatkan tu ataupun di sini. Okey. Kat situ yang saya conteng atas tu maksudnya kalau dia senyum, kalau dia bentuk dia senyum, dia ada titik minima. Bagus. Titik minimum. Saya buat garis bawah macam tu boleh kalau dia negatif, dia titik maksimum. Titik min, titik max. Mudah je. Tengok. Kita buat bentuk macam tu, kita keluarkan ada 3 susun cantik je. Okay. Now, let's have a look yang ini. Okey. Kita tengok dekat situ, kita dapat kurungan X plus 1 square tambah 2. Okey, kita tengok dekat depan kurungan tu. Jangan tengok kat dalam depan X, kat dalam kurungan tau. Tengok kat luar. Itu apa tu? 1, betul tak? Tak nampak tu maksudnya 1 lah tu. 1 adalah greater than kosong. Jadi dia adalah bentuk senyum. Ya, betul. Bentuk senyum ada apa? Ada titik min.
Contoh macam ni tak ada masalah. Ada titik minimum. Okey, macam mana nak tahu titik minimum dia? Marilah kita keluarkan daripada kurungan yang pertama tadi, yang ada X tadi. Okey. Ambil kurungan ni. Bawa sini. X tambah 1 greater pula. Equal 0. X sama dengan negatif 1. Dah dapat dah. Negatif 1. Negatif 1 kat situ. Itu adalah nilai X-nya. La ilaha illallah. Okay, sorry. Kat sini. Okay. Lepas tu, yang kedua kita nak ambil, nak tahu koordinat, mesti tahu dia punya Y kan? Tak payah kira, tak payah apa. Ambil je tu. Dah. Di sini. Okay. Jadi, dah dapat kat sini titik minimum. Jadi ini adalah apa? Titik minimum. Negatif 1, 2 ni adalah titik minimum. Bentuk dia apa? Senyum. Macam ni, senyum. Saya buat dengan tangan ni, kamu tak nampak kot. Nanti dalam rekod video kamu nampak. Senyum macam ni kan. Okey. Jadi, marilah kita lukis dengan penuh dedikasi. Okey. So, kita ada X kat sini. Kita ada Y kat sini. Positif. Sekejap, tiba aku jam. Oh, aku salah. Sorry, betul baru betul. 1, 2. Okay, good. Lepas tu senyum. Okay, good. Okay, now. Di manakah titik negatif 1, 2 ni? Mari kita plotkan dia. Negatif 1 di sini. 2 di sini. Ni 2. Ini negatif 1. Jadi, ini titik minimum kita. Jadi, ini titik minimum kita. Jadi, function kita bentuk apa? Senyum, right? So, turun, sentuh, naik, senyum. Dah, inilah fx kita. Simple je. Kan senang aja buat kuadratik ni. Senang aja buat kuadratik ni. Okay, now. Lepas tu, kita buat apa? Domain F. Domain F, range F. Domain tadi, kita pakai garis apa? Garis tegak. Tegakkan pembaris kamu. Kamu letak daripada hujung function. Tengok dia bersentuh kan? Lepas tu kamu gerakkan dia sampai ke kanan. Sampai ke kanan. Jadi bila kamu gerakkan pembaris kamu, daripada kiri ke kanan, dia sentiasa bersentuhan. Jadi bila dia sentiasa bersentuhan, salah lagi kurungan. Jadi dia punya domain adalah semua nilai X, iaitu negatif infinity sampai infinity. Atau real number. Okey, itu untuk domain. Itu untuk domain. Kalau untuk range pula, kita buat garis yang baring. Okey, kalau saya buat garis ni kat sini, kena tak kita punya garisan biru kita? Kena tak function kita? Tak kena. Dia start kena kat mana? Ya, atas. Nilai Y berapa? Nilai Y-nya 2. Dan 2 tu termasuk, sebab tu aku buat garis petak. Bracket petak. 2 sampai mana? Ya, betul. 2 sampai positif infinity. Bagus. Okay. Tak payahlah positif tu. Sakit mata. Okay. Sakit mataku. Okay, jadi itu adalah kita punya range. Range kita. Okay, now, let's have a look at the second one. Okay. Yang ini. Macam mana ni? Ini bukan dalam penyempurnaan kuasa 2. So, apa yang kita kena buat? Kita kena buat dia dalam penyempurnaan kuasa 2. Okey. Untuk penyempurnaan kuasa 2, sekejap saya zoom sikit. Sorry. Okey, kita buat macam ni. Okey, teknik yang saya nak ajar adalah kotak besar tolak kotak kecil tambah C. Kotak besar tolak kotak kecil tambah C. Tapi dengan syarat X square mesti positif. Kita tengok dekat X square kita ni positif ke tak? Negatif kan? So, kena jadikan dia positif. Jadikan positif bukan bermaksud kamu darab semua dengan negatif 1. Salah. Function kamu tak boleh darab bahagi suka-suka. Contohnya, ini saya cerita lain luar topik. Bukan luar topik, dia lebih kurang tapi contoh lain. Contohnya,
2x tambah 4x tambah 8. Kamu tak boleh tiba-tiba suka hati kamu simplifykan dia. Bahagi 2 semua, x square tambah 2x tambah 4. Tak boleh, salah. Ini dan ini adalah dua function yang berbeza. Jadi tak boleh simplify bahagi suka-suka hati. Jadi nak buat apa? Yang kita boleh buat adalah faktorkan. Bila faktorkan, nombor yang kita faktorkan tu mesti berada di luar kurungan. Kamu tak boleh kata kamu faktorkan tapi nombor tu hilang. Jadi yang kita nak faktorkan tadi apa? Negatif ni yang semak dia tak cantik. So nak buat apa? Tulis balik. Fx. Alah. Tiba dia bergerak-gerak pula. Okey. Negatif 1. Negatif je lah. Negatif 1. Apa yang tinggal? X kuasa 2 tolak 6x tambah 8. Betul tak aku factorize? Dia bertakut aku beria ngajar aku pula tahu. Betul. Betul kan? Betul tak? Betul? 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 Betul Betul Okey, betul Okey, now. Sekarang ni x yang negatif ni biar lantak dia. Jadi kita tulis elok-elok macam ni dekat macam ni, Negatif ni. Okey, jadi disebabkan dia tu saya buat kurungan yang besar. Sebab apa? Kotak besar, kotak kecil tu semua kat dalam ni. Ini kotak besar. Kotak besar. Kotak besar tolak kotak kecil tambah C. C. Ini dia. Okey. Kenapa kotak? Kenapa kotak besar? Kotak besar sebab dia square. Sebab dia square. Kenapa kotak besar? Square yang ada dua benda. Dia mesti something tambah something. Kenapa kotak kecil? Sebab dia kotak yang ada satu benda. Boleh? Kotak besar sebab ada dua benda. Kotak kecil sebab ada satu benda. Boleh? Okey. Now sekarang saya nak tunjukkan magic. Yang besar tu, saya buat warna biru. Yang besar tu, dia sentiasa X. Dia mesti X. Dia tak akan jadi lain. Dia X tambah B ni, kamu bahagi 2. Jadi negatif 6 bahagi 2 jadi apa? Negatif 3. Kamu bahagi je 2. Jangan pening-pening kepala. Jangan pening-pening kepala. Lepas tu, jadi kita dah isi dah kotak besar kita. Kotak besar kita ada X tolak 3. Kotak kecil nak isi apa pula? Tadi kamu dah bahagi 2 tadi tu kan? Siapa yang kamu bahagi 2 tadi? Kalau kamu bahagi 2, separuh pergi kat depan kan? Negatif 6 tadi kan? Mana lagi negatif 3? Masukkan kat sini. Kamu bahagi 2, kamu belah je 2 jadi 2. Letak dalam kotak. Itu je. Letak dalam kotak. Tu je. Senang. Mesti kau tak sangka. Ya Allah, senangnya Ya Allah, kenapa aku tak faham dulu Ya Allah? Macam tu. Sebab dulu mungkin kau tak baca bismillah ke apa kan? Mungkin kau pergi sekolah masa tu mak empak kau marah kau ke apa. Dah tak berkat sikit kat situ. Selalulah minta maaf dengan mak ayah kita. Selalu call dia orang. Call bendanya kau kat rumah. Kan? Sebelum pergi masuk PDPR, masuk Google Meet tu, kau salam cium peluk sikit dengan bapak kau. Okey. Tiba-tiba C kat situ. Memanglah itu C. Tambah 8 tu kan C. Kau pipih je lah kat situ. Dah tak boleh nak buat apa dah. Itu je. Okey, boleh. Okey. Now, sekarang ni kita simplify. Tapi kau simplify janganlah simplify macam tu. Okey, negatif ni biar dulu. Kita cantikkan yang atas ni je. Kotak jangan ubah. Jangan kembangkan balik. Jangan kembangkan balik. Jadi kat situ kita dapat X tolak 3 square. Betul? Yang ini pula negatif 3 kuasa 2. Jadi 9. Lepas tu tolak dekat luar. Jadi tolak 9 tambah 8. Okey. Lepas tu cantikkan lagi. Kita simplifykan lagi. Okey. Negatif. Betul, aku dah lupa dah. Okey. Kurungan ni masih lagi ada. Kotak ni masih lagi ada. X tolak 3
Okey, square tolak 1. Okey, cantikkan lagi. Baru darab negatif tu. Letak kat luar je. Yang ni letak kat luar je. X tolak 3. Square plus 1. Sudah. Sudah. Jadi, CTR. Inilah dia cara nak buat CTR, completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Cara Cikgu Ainan. Tak ada orang lain ajar macam ni. Aku je ajar macam ni. Okey. Dah selesai kat sini, apa nak buat? Kita marilah sketch menatang ni. Okey. Nak sketch menatang ni, kita keluarkan maklumat dia yang pertama. Okey. What is the first information here? Ni apa ni? Negatif kan? Maksudnya apa? Bentuknya apa? Bentuk. Aku tanya bentuk, bukan tanya titik. Aku rembat ang. Okey, murung macam hidup kau sekarang, murung kan. Kau masam kan sekarang, tak boleh keluar rumah kan. Macam itulah dia. Bentuk murung. Bentuk murung mesti ada titik apa? Ada titik maksimum. Sebab kau bila kau murung mesti kau macam mesti ada titik kau rasa macam had, macam maksimum. Aku tak boleh tahan dah. Macam itulah. Okey. Relax. Okey. Rentung burn out semua tu kan. So janganlah macam tu Okey, lepas tu nak buat apa? Cari nilai X dia. So X tolak 3 sama dengan 0. Otak dia. Lepas tu X sama dengan 3. Sudah dapat. Titik maksimum kita sudah dapat. Tapi tiba-tiba PDF ni bongok. Tiba-tiba otak dia. Okey. Titik maksimum tu letak sini lah. D. Letak kurungan, koma, ini. Buat kat sini terus. Geram aku. Okey. Bergerak. Warna biru. Aku pula yang murung ni. Okey. Lepas tu X3 kan? X dia 3. Lepas tu Y dia berapa? Y dia berapa tuan-tuan dan puan-puan? Y 1. Engkau jangan tiba auto bengap pula. Kalau kat situ dia negatif 1, kau kena negatif 1. Kau jangan dia tolak 1, tiba-tiba kau ambil 1. Tiba-tiba kurang bijak situ. Kena sebab aku bulatkan sekali dengan petambah tu. So 3, 1. Okey. Muat ke tidak ni? Risau aku. Apa? Muat kod. Okey. Okey, so graf dia kita boleh buat kat sini Sekejap. Okey. So X kat sini, Y kat sini. Okey, 31 di mana? 31 di sini. Ni 3, ini 1. 31. Jadi dia bentuk masam. Kejap aku nak memastikan aku sketch yang betul. Betul, 24. Okey, so dia adalah masam. Bila masam, kita buat bentuk function dia masam. Jadi dia masam macam ni, sini dia macam ni. Jadi ini adalah fx kita yang buruk nak mampus. Okey. Sorry lah buruk. Okey, sebab itulah. Okey. Gitulah. Okey, dah dapat macam tu. Lepas tu kita nak cari apa pula? Jangan lupa domain and range. Domain F, range F. Okey. Domain apa tadi? Domain kita ambil satu garis yang tegak daripada kiri ke kanan. Kalau kamu gerakkan dia daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri, jadi domain dia adalah negative infinity sampai infinity ataupun real number. Kalau range pula, kita start daripada bawah. Apa boleh? Start dari bawah, boleh atas, boleh. Kalau start dari bawah kena tak? Warna purple. Kena tak? Kena kan? Kena. Dia kena sampai mana? Ya, betul. Betul, negative infinity, tak salah. Sampai sini kena tak? Satu tutup. Bagus. Atas tu tak kena ya. Jangan tertipu. So, dah. Itu sahaja. Itu sahaja range untuk quadratic equation.